Bersua kembali. Baiklah, untuk inspirasi TVS malam ini kita masih lagi bersama dengan Dewi Liana Sirista. Silakan Dewi. Terima kasih buat rakan penyampai saya. Saya Dewi Liana Sirista dan ini Inspirasi TVS. Kita mulakan dengan laporan ini. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Peribahasa ini sesuai menggambarkan kegigihan Sofia Saha yang meneruskan minatnya membuat kek tatkala dirinya memikul tanggungjawab besar menjaga ibu yang sakit. Pernah berhenti seketika, namun Sofia bangkit semula meneruskan perniagaannya. Sekitar tahun 2017, Sofia pada mulanya hanya berniaga cucur dan roti di depan rumahnya. Namun aktiviti tersebut terpaksa dihentikan demi menjaga ibunya yang terkena serangan strok pada tahun yang sama. Tidak mengenal erti putus asa, Sofia mencuba lagi pada tahun 2019 dengan hanya bermodalkan RM100. Dan dari situlah Sofia mula menghasilkan kek. Memanfaatkan kemudahan yang ada, Sofia menggunakan platform media sosial iaitu Facebook dan WhatsApp untuk mempromosikan perniagaannya. Ilmu lelaki aku belajar dari nai aku, nya megak jadi pencetus minat aku. Aku lalu ngau hang khusus ngambil khusus ngau hang beragak kekek jua hari rumah. Nengeh FB aku kumpul yang nya Sophia Beck ngau WhatsApp aku. Aku nak ulang ngambil mayut sehat pun dah. Naban aku kena bagi ke masa ke untuk ngintu. Seperti orang lain, Sofia berharap agar perniagaannya akan terus berkembang. Kata Sofia, dia berniaga bukan sekadar untuk mendapatkan keuntungan, namun juga untuk membantu orang lain. Aku harap ke bisnes aku lebih mujur, boleh nitih singkang orang bukai ya ke udah. Agak pan bisnes tau ukai seminat ka ngiga untung aja, teng seraya bersedekah dengan orang. Lapan kita mampu nemu nak semua orang mampu ngau senang. Walaupun sibuk menjaga ibunya yang sedang sakit, minatnya dalam pembuatan kek tetap diteruskan, walaupun hanya dapat membuat kek pada waktu malam. Sekian laporan daripada saya, Amira Barkisa untuk TVS. Buah durian, dikenali sebagai raja buah, menjadi kegilaan masyarakat setempat kerana rasanya yang enak dan lemak manis. Menyedari kebolehpasaran raja buah tersebut, Pengurus Pembangunan Perniagaan Sarawak Fruit Enterprise, Chuo Nang Ling, menghasilkan pelbagai produk berasaskan durian, khususnya dari Sarawak. Produk pertama durian yang dihasilkannya adalah pes durian pada tahun 2018. Pes durian dihasilkan sebagai alternatif untuk memudahkan usahawan, terutama pembuat kek serta kuih mencari bekalan durian sebagai perisa. Ini durian paste ini, dia consider pure durian paste. Memang dia punya Sarawak punya durian saja. So dalam itu tak ada kulit dia sudah tika dikopek. Lepas itu biji dia pun kita sudah kembek. So ini tinggal isi saja. Ini isi memang pure sajalah. Kini, pihaknya turut menghasilkan keropok serta pastry durian yang sudah disejuk bekukan. Sementara itu, perniagaan ini secara tidak langsung telah membantu para petani, khususnya yang mengusahakan tanaman durian untuk meningkatkan ekonomi mereka. Chuo akan mengambil bekalan durian daripada petani di sekitar kampung di daerah Zon Tengah Sarawak. So, dengan kita set up kilang ini, apa kita boleh buat adalah kita boleh meningkatkan production kita. So sementara itu kita pun boleh menolong petani-petani untuk yang menanam durian ni supaya mereka dapat rezeki yang berbaloi lah. Pekerja yang direkrut oleh pemilik restoran amnya adalah mereka yang mempunyai penampilan yang menarik, cantik atau tampan. Bagaimanapun, pendekatan Grandma Handmade Noodle Bak Putih agak berbeza. Restoran ini lebih cenderung untuk mengambil pekerja dengan penyakit sindrom Down dan juga mereka yang kurang upaya pendengaran. Bagi mengetahui bagaimanakah keadaannya di restoran tersebut, ikuti kupasan disediakan Lorenzo Isaac. Marilah kita jadikan restoran Grandma Bak Putih sebagai satu contoh yang terbaik di mana mereka telah mengambil golongan orang kurang upaya dengan memberikan mereka peluang pekerjaan di sini.
Terletak di Jalan Rock, Kuching, restoran Grandma Bak Kuteh bermula sebagai sebuah perniagaan gerai pada tahun 2003. Namun pada tahun 2004, perniagaannya telah diperkembangkan kepada sebuah restoran. Pemilik restoran Shirley Sim berkata, pada mulanya orang menuduhnya mengambil kesempatan ke atas golongan sindrom Down kerana mahukan tenaga buruh murah. Kerana banyak family, dia orang akan ada budak kecil like, okay, you ini macam, kan itu family so sad kan, then dia orang ingat dia punya anak tak tahu buat apa-apa. Tapi ini kedai yang kasih dia orang try. Okay, saya buat ini kerja sudah ada 17 tahun. Banyak training ini okay you punya. Saya rasa dia orang pandai. Asal mau ada orang kasih dia chance. Bagi Michael Wong, ini merupakan antara usahanya untuk menyumbang kepada masyarakat. Touching moment is that they eager. Sometimes we ask them to go home and talking about they can have a rest, have a holiday, but they do not want. They still want to come back here to work. Semua pekerja di restoran ini juga diberi jaminan seperti caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, caruman pertubuhan keselamatan sosial Perkeso, makanan percuma dan tempat penginapan. Pita suka kerja sini kah? Boleh. Suka kah? Suka. Oh, okey. Pita pandai buat apa? 58. 58. Free sour juice. Lagi? Tesi peng boleh. Desi peng. Pandai kah Pita? Istimewa ha? 18. Laporan Lorenzo Isaac, TVS, Kuching. Kulit merupakan organ tubuh manusia yang terbesar. Ia mudah terdedah kepada penyakit disebabkan oleh bakteria, virus dan kulat. Selalunya apabila seseorang mendapat ruam, mereka bimbang bahawa ia adalah jangkitan. Jadi, apa kata pakar berkaitan masalah ini? Stewart Dawi ada perinciannya. Berdasarkan statistik, 30% penduduk di seluruh dunia ada terkena jangkitan kulit. Jika di Malaysia sahaja 25% daripada rakyatnya ada terkena jangkitan kulat. Menurut pakar dermatologi dan perubatan dalaman Dr. Koh Wee Meng, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kulat mudah membiak pada manusia, iaitu suhu dan kelembapan kulit. 4 jenis yang paling umum ataupun common. The first will be pertama ialah tinea ataupun kita panggil kurat ringworm, di mana kalau kita nampak dari gambar, semua dia nampak macam satu gelang-gelang. Penyakit kedua ialah kita panggil panau ataupun pitiasis versicolor, di mana badan kita nampak tompok-tompok hitam ataupun tompok-tompok putih ataupun kadang-kadang tompok-tompok merah. Now, ketiga ialah candidiasis, biasanya dekat celah-celah badan. Then the last kali will be itu seborrheic dermatitis, biasanya dekat celah-celah muka. Haiwan peliharaan juga antara sumber yang boleh menjadi kepada pembawa penyakit kulit dan ianya perlu dihantar bagi mendapatkan rawatan. Selain itu juga sekiranya ada kenalan rapat atau ahli keluarga yang ada penyakit kulit juga perlu dihantar bagi mendapatkan rawatan. Ini bagi mengelakkan berlakunya jangkitan. Sekali lagi, ingat bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Bagi kaedah rawatan yang selalu digunakan, Dr. Koh menjelaskan ada dua perkara yang diutamakan, iaitu pesakit mesti mendapatkan diagnosis yang tepat dan doktor juga akan melihat keadaan penyakit itu sama dalam kuantiti yang banyak ataupun sedikit. Kalau banyak, biasanya kita boleh bagi oral, kita panggil ubat untuk makan, untuk bunuh itu kulat. Alright. Kalau setakat localize ataupun sikit-sikit dekat tempat area tertentu, kita boleh bagi krim ataupun lotion ataupun shampoo.
Selain daripada itu, kita pun perlu tahu condition pesakit, di mana kalau pesakit ada background. Last kali kita pun perlu consider sumber dia, di mana kalau sumber dia dari binatang peliharaan, macam sekiranya ada kucing, kita pun perlu rawat itu kucing. Ataupun sumber manusia, ahli keluarga ada, perlu rawat sekali. Bagi mengelak daripada berlakunya jangkitan, Dr. Koh memberitahu kebersihan diri memainkan peranan utama. Ia termasuk kerap mencuci tangan, tidak berkongsi tuala serta tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Laporan Setiodawi, TVS. Laporan itu tadi mengakhiri inspirasi TVS untuk minggu ini. Saya Dewi Liana Sriesta, salam hormat. Kita kembali ke rakan penyampai untuk meneruskan laporan seterusnya.